Pembentangan aktiviti citra dan baja kompos bagi apresiasi alam dan warisan laut MPU 3312A. Nama saya ialah Puteri Aisyah Aini binti Iskandar Shevarut, nombor matriks S66667 dari Program Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian. Nama mentor Encik Syariman bin Abdul Hamid. Pembentangan aktiviti citra. Elemen citra yang telah saya pilih ialah elemen kesenian dan kebudayaan, elemen komunikasi dan elemen sukan dan rekreasi. Elemen komunikasi. Nama program yang telah saya sertai ialah Masterclass of Professional Makeup Artistry, Pemantapan Imej Keterampilan Diri, Beautify Your Finance. Pada tarikh 15 Disember 2022 sehingga 19 Disember 2022 pada pukul 3 petang sehingga pukul 10 malam. Bertempat di UMTCC dan Kompleks Kuliah Pusat. Program ini dianjurkan oleh UMT, AKPK, Afif Training and Consultant Service. Objektif program ini ialah mampu menjenamakan diri secara positif sesuai dengan kerjaya, memahami etika sosial dan asas pengenalan imej yang betul, teknik mengendalikan situasi kewangan demi mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak, dan mampu merancang kewangan dengan sistematik. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah saya dapat mempelajari cara solekan dan menstylkan rambut, dapat mempelajari cara menjaga penampilan diri dan mempelajari cara menjaga kewangan, menyimpan wang dan hindari diri daripada skamer dan bajet perkahwinan. Antara aktiviti yang dijalankan semasa program ini adalah keterangan dan ucapan daripada speaker, melukis dan membina poster tentang pemakaian, cara menjaga penampilan diri, bajet perkahwinan secara berkumpulan, permainan seperti Simon Says dan Cari Kembar Anda, demonstrasi solekan dan style rambut serta menjawab kuis. Berikut merupakan gambar semasa program. Program yang telah saya sertai bagi elemen komunikasi yang kedua ialah program Talk Normalkah Aku? Bertarikh 27 Disember 2022 pada pukul 8 malam sehingga 10 malam bertempat di Cisco Webex. Anjuran Sekretariat Permuafakatan Siswa-Siswi Felda Pesada. Objektif bagi program ini adalah memberi pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi UMT dan generasi Felda tentang masalah kesihatan mental, membantu mahasiswa-mahasiswi mengenal pasti simptom stres, gelisah dan kemurungan, mendedahkan mahasiswa-mahasiswi tentang cara untuk merawat masalah kesihatan mental. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah saya dapat mengetahui simptom anxiety di kalangan pelajar, mengetahui cara menghindar dari anxiety dengan mendapatkan bantuan dari pihak kaunseling dan psikiatri UMT, mengetahui punca stres dan anxiety, contohnya seperti tidak cukup tidur. Antara aktiviti yang dijalankan semasa program ini adalah ucapan dan nasihat daripada Encik Wan Nazik melalui Cisco Webex, sesi soal dan jawab untuk peserta yang mengalami stres dan anxiety serta untuk menambah ilmu general bagi peserta lain. Berikut merupakan gambar semasa program. Elemen kesenian dan kebudayaan. Program yang telah saya sertai ialah Malam Tiada Kata Secantik Bahasa Penghormatan buat P. Ramlee bertarikh 5 November 2022 pada 8.30 malam di Dewan Sultan Mizan UMT, Anjuran HEPA, JKKM, Makum dan Akasia UMT. Objektif program ini adalah untuk memberi penghormatan kepada P. Ramlee sebagai insan seni yang tiada galang ganti. Hasil pembelajaran yang diperolehi daripada program ini adalah kita mestilah mengenang jasa budi P. Ramlee sebagai seorang yang sangat berpengaruh dalam industri perfilman. Kita juga mestilah tidak melupakan sejarah dan sumbangan P. Ramlee yang merupakan ikon tanah air kita.
Kita juga mestilah sentiasa menjaga nama baik industri perfilman pada generasi akan datang. Antara aktiviti yang dijalankan semasa program ini adalah persembahan kesenian pelajar, persembahan nyanyian artis jemputan iaitu Fairuz Misran, serta akhir sayembara puisi Nostalgia P. Ramlee dan persembahan syair. Berikut merupakan gambar semasa program. Program elemen kesenian dan kebudayaan yang seterusnya ialah Program Simposium Gamilan Antarabangsa 2022 UMT bertarikh 17 Disember 2022 pada 9 pagi bertempat di Dewan Sultan Mizan UMT, Anjuran UMT dan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Objektif program ini adalah dapat mengenali alatan muzik tradisional Melayu, memupuk semangat cinta akan alatan muzik tradisional. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah kita mestilah tidak lupa dengan permainan alatan muzik Melayu kerana ia merupakan salah satu sejarah tanah Melayu. Kita juga haruslah mendidik generasi muda akan alatan muzik tradisional agar muzik ini kekal berpanjangan hingga generasi akan datang. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah persembahan selingan khas Saga Warisan, ucapan Naib Chancellor UMT dan pengerusi Puspanita, simposium sesi 1, usaha dan perkembangan, Sanggar Kirana, penerangan isu dan cabaran, tayangan video dan gabungan 50 muzik. Berikut merupakan gambar semasa program. Elemen seterusnya ialah elemen sukan dan rekreasi. Program yang telah saya sertai ialah Program 1000 Liga Kejohanan Sukan Orienteering Daerah Kuala Nerus bertarikh 5 November 2022 pada 8 pagi bertempat di Kompleks Sukan Tengku Muhammad Ismail UMT, Anjuran Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Objektif program ini adalah untuk menerapkan ilmu navigasi kepada peserta, memperkenalkan sukan orienteering dalam kalangan pelajar UMT dan melahirkan pelapis atlet sukan orienteering. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah pentingnya ilmu navigasi agar kita tidak sesat dan salah jalan. Satu langkah yang salah akan membawa kepada pembaziran masa dan tenaga. Ilmu membaca peta sangatlah penting. Antara aktiviti yang dijalankan ialah peserta dikehendaki untuk memuat turun aplikasi iOrienteering daripada Play Store atau Apple Store. Kemudian, peserta dikehendaki untuk memakai gelang berwarna yang diberi selepas scan QR. Peserta dikehendaki untuk mencari QR di checkpoint yang berbeza tempat. Penyampaian hadiah bagi peserta yang terawal untuk scan semua QR di checkpoint yang berlainan tempat. Berikut merupakan gambar semasa program. Program elemen sukan dan rekreasi yang seterusnya ialah Program Senam Seni Malaysia bertarikh 14 Januari 2023. Program ini bermula pada 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi bertempat di parking PSR dan Dewan Badminton UMT, Anjuran Jabatan Co-Kurikulum Berkredit, Pusat Pendidikan Asal dan Lanjutan. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan tenaga dan stamina pelajar UMT, mengekalkan badan yang sihat dan cergas. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah senaman sangat penting untuk menjaga dan mengekalkan kesihatan mental dan fizikal supaya lebih cergas dan cerdas. Ianya juga dapat meningkatkan kecerdasan mental. Antara aktiviti yang dijalankan ialah warm-up, senaman pagi dan tarian mengikut muzik. Berikut merupakan gambar semasa program. Pembentangan baja kompos. Fasa 1, fasa fermentasi. Berikut merupakan cara-cara semasa fasa fermentasi. Potong kecil sisa seperti sayuran dan buah seperti buah nanas. Lapikkan bekas dengan penapis supaya sisa sayuran dan buah-buahan yang sudah dipotong tidak jatuh ke bawah bekas dan menutup ruangan berpaip. Letakkan kompaun sumber makanan bagi mikrob bagi lapisan pertama,
Kemudian sisa sayuran dan ulang perkara yang sama secara berselang-seli sehingga bekas penuh 3/4. Tutup bekas dengan rapat dan biarkan selama seminggu. Berikut merupakan gambar semasa fasa fermentasi. Fasa kedua, iaitu fasa pemantangan. Selepas seminggu, air dari bekas dikeluarkan dan diisi ke dalam botol. Penutup botol hendaklah dibuka dari semasa ke semasa untuk mengelakkan gas terkumpul dalam botol. Kemudian, ambil tong yang lebih besar untuk pindahkan kompos. Lapisan pertama ialah tanah dan lapisan kedua pula ialah kompos yang telah diperap. Ulang perkara yang sama sehingga habis. Lapisan terakhir adalah tanah. Tutup tong dan biarkan selama 2 minggu untuk menjadi humus. Berikut merupakan gambar semasa fasa pematangan. Fasa ketiga, fasa penanaman. Selepas 2 minggu, jemurkan baju kompos tersebut selama separuh hari di tengah panas untuk menjadikannya kering. Selepas kering, tanah kompos matang boleh dibuat. Campuran baja untuk tanah kompos ialah kompos campur dengan tanah, sekam dan serbuk kayu dengan nisbah 1:2:1:1. Gaulkan kesemuanya sehingga rata dan kemudian boleh digunakan untuk menanam pokok. Cara terbaik untuk menanam pokok dalam botol adalah seperti berikut. Pokok yang disediakan untuk tanam ialah pokok organo, belalai gajah dan sambung nyawa. Berikut merupakan gambar semasa fasa penanaman. Dengan itu, selesailah pembentangan saya tentang aktiviti citra dan baju kompos. Sekian, terima kasih.